Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Saya Syazmir Haris bin Razlan merupakan penulis politik Tinta Siasah, ingin mengadakan satu siri penerangan tentang tokoh-tokoh politik Malaysia sama ada zaman kini ataupun zaman lalu yang pastinya tokoh-tokoh ini mewarnai politik dalam negara kita. Untuk siri yang pertama ini, saya nak bercerita tentang almarhum Tun Ghaffar Baber. Siapa Tun Ghaffar Baber ini? Tun Ghaffar Baber merupakan mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang berkhidmat pada tahun 1986 hingga tahun 1993. Beliau juga merupakan mantan Ketua Menteri Melaka pada tahun 1959 hingga 1967. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, beliau merupakan Ahli Parlimen Batu Berendam pada tahun 1999 hingga 2003 dan juga Ahli Parlimen Jasin pada tahun 1955 hingga 1999. Okey, apa yang tentang menariknya tentang Tun Ghaffar Baber ni yang saya nak ceritakan ialah latar belakang beliau lahir pada tahun 18 Februari 1925 di Kuala Pilah dan beliau meninggal dunia pada 23 April tahun 2006 ketika berumur 81 tahun. Tempat beliau bersemadi adalah di Makam Pahlawan. Okey, apa kejayaan Tun Ghaffar Baber ni? Tun Ghaffar Baber sebelum menyertai politik adalah sebagai seorang guru, lepasan maktab perguruan. Ciri-ciri yang ada pada Tun Ghaffar Baber ini, peristiwa perkara-perkara yang perlu diceritakan kepada semua rakyat Malaysia tentang Tun Ghaffar Baber ini. Tun Ghaffar Baber merupakan tokoh politik yang terlibat dalam kemerdekaan. Dan berpolitik sehinggalah pada tahun 2000-an. Jadi tokoh politik ini sangat lama. Apa yang beliau pernah sumbangkan kepada kemerdekaan Malaysia? Beliau diberi kepercayaan oleh Tengku Abdul Rahman untuk menjadi penganjur kepada sambutan besar-besaran rombongan kemerdekaan yang pulang dari London di Melaka. Jadi Tun Ghaffar Baber merupakan penganjur kepada program ini. Kalau lihat pada gambar kemerdekaan semasa Tengku Abdul Rahman pulang ke Malaysia, masa itu tanah Melayu lah, dari London, ada gambar Tun Ghaffar Baber. Selain itu, Tun Ghaffar Baber ini juga pernah berkhidmat dengan 3 orang Perdana Menteri. Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengapa pada zaman Tun Hussein On beliau tidak berkhidmat? Kerana semasa itu apabila Tun Hussein On menawarkan jawatan kabinet kepada Tun Ghaffar Baber, Tun Ghaffar Baber menolaknya kerana ingin memfokuskan kepada kemerdekaan negara. Jadi Tun Ghaffar Baber kembali kepada kabinet pada awal penghujung 80-an semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad mengalami krisis dalam UMNO. Peristiwa-peristiwa menarik Tun Ghaffar Baber yang kita perlu tahu, adalah pertama, Tun Ghaffar Baber merupakan regu utama Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika krisis UMNO melanda pada tahun 1987. Semasa itu kita ada 2 tim. UMNO ada 2 tim. Satu tim A yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga timbalannya, calon timbalannya iaitu Tun Ghaffar Baber, dan tim B iaitu yang diketuai oleh Tengku Razali Hamzah dan calon timbalan Presiden UMNO itu ketika itu ialah Tun Musa Hitam. Jadi krisis ini melanda sehingga pernah UMNO diharamkan. Tapi regu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tun Ghaffar Baber berjaya memenangi pemilihan tersebut, menyingkirkan Tengku Razali dan Tun Musa Hitam. Oleh itu, Tun Ghaffar Baber yang menjadi timbalan Presiden UMNO ketika itu dinobatkan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Peristiwa kedua yang menarik perhatian adalah Tun Ghaffar Baber pernah memangku jawatan Presiden MCA, sebuah parti terbesar bangsa Cina. Pada tahun 80-an, MCA mengalami krisis. Di antara presidennya ketika itu dan juga bekas Presiden MCA ketika itu. Tun Ghaffar Baber yang masa itu adalah Setiausaha Agung Barisan Nasional diminta untuk menyelesaikan konflik dalam MCA semasa beliau mendapat jawatan pemangku Presiden MCA. Jarang sekali tokoh-tokoh kita pernah menjadi pendamai bagi parti yang berbeza kaum. Tetapi Tun Ghaffar Baber mempunyai kekuatan itu menjadi pendamai kepada parti MCA. Peristiwa ketiga yang menarik perhatian tentang politik Tun Ghaffar Baber ni, Tun Ghaffar Baber tidak pernah menerima sebarang gelaran
Okey. Sehinggalah akhir hayat beliau hanya dipanggil Encik Ghaffar bin Baba saja. Cuma apabila beliau meninggal dunia, kerajaan Malaysia telah menganugerahkan gelaran Tun kepada beliau. Dalam kabinet pula, beliau menolak jawatan kabinet daripada zaman Tun Hussein, dan semasa mula-mula Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri juga, menawarkan jawatan sebagai Menteri Pelajaran kepada Tun Ghaffar Baba, tapi Tun Ghaffar Baba menolak tawaran tersebut. Dan akhirnya Tun Ghaffar Baba masuk semasa krisis politik dalam UMNO melanda pada tahun 1987 hingga 88. Okey, apa kaitannya Tun Ghaffar Baba dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kita tengok sekarang cerita pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat meletup. Okey, dan akhirnya orang nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan menjadi Perdana Menteri dalam tempoh yang terdekat. Tetapi Tun Ghaffar Baba punya kisah ada kaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kaitannya adalah semasa Tun Ghaffar Baba menjadi timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993, UMNO ingin mengadakan pemilihannya. Okey, memilih presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden dan ahli jawatan kuasanya. Okey, jadi semasa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan naib presiden UMNO. Dan Tun Ghaffar Baba merupakan timbalan presiden UMNO lah. Okey, apa yang berlaku? Tun Ghaffar Baba perlu mempertahankan jawatannya sebagai timbalan presiden UMNO lah. Namun, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu membawa nafas baru, membawa nafas orang muda, ingin beradu tenaga untuk berlawan mendapatkan jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Dalam sistem UMNO, pemilihan UMNO, untuk bertanding sesuatu jawatan, dia mesti mendapat pencalonan daripada kawasan. Sekurang-kurangnya ada berapa rate? 10 kawasan mencalonkan dia. Berapa kawasan mencalonkan dia, baru dia layak untuk menjadi timbalan untuk bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO tersebut. Hasilnya, pencalonan-pencalonan di setiap kawasan hampir majoriti mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden UMNO. Menyebabkan Tun Ghaffar Baba hanya mendapat sedikit saja pencalonan. Akhirnya, pada Oktober tahun 1993, sebelum pemilihan, Tun Ghaffar Baba telah memutuskan satu surat kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk meletakkan jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menang tanpa bertanding sebagai timbalan Presiden UMNO. Okey, jadi inilah peristiwa-peristiwa menarik yang terdapat pada tokoh politik lama Tun Ghaffar Baba. Jadi, lihatlah betapa pengorbanan dan juga karisma Tun Ghaffar Baba ketika berpolitik di tanah air kita. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.